di dalam kita menggunakan masa sikit, kita melewat sikit semayang Isya insya-Allah taala dengan yang kita nak turut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah setengah pada sunnah Rasulullah dia cinta dan dia sangat-sangat nak semayang Isya lewat akhir. Rasulullah kata, kalau aku tak takut aku menyusah di atas rumah aku, tentu aku nak takhir sembahyang Isya sampai kepada sepertiga malam. Jam 10 Rasulullah nak semayang Isya jam 10. Malam ni kita takhir sampai jam 10 insya-Allah. Untuk tunai sunnah, kalau kita tak ada malam ni, tak ada kan untuk kita nak takhir. Kalau takhir tak sembahyang langsung, itu takhir langsung haram lah, dosa lah. Lebih kurang kita guna masa lebih kurang sekarang jam 7.30, kita sampai kepada 10.30. Jam saya baru 7.30 ya. Di dalam akidah, di dalam mengisbatkan akidah, apakah akidah? Akidah dengan secara ringkas satu perkara yang kita percayai, satu perkara yang kita pegang teguh, yang kita simpul dengan hati kita, yang kita percaya dengan otak kita. Bahasa Arab dia kata akidah. Akidah dengan mana ulama kita kata akidah dengan mana ma'qudah, benda yang kita simpul. Benda yang simpul ni benda bila bahasa dalam bahasa orang Melayu dulu, dia ada pitih, dia tidak ada pel. Dia nak supaya pitih dia tak jatuh, dia simpulkan. Ini simpul. Bila simpul gini, dia tak hurai ya. Bila kita nak simpul, tentu sekali perkara yang kita nak simpul kena kita yakinkan. Kalau kita tak yakin pitih ke, tanah ke, kita simpul bawa nak pergi bayar, buka-buka tengok tanah, tak boleh. Ini akidah, benda yang kita simpul, yang kita mengejapkan di dalam hati kita. Itu asal akidah, maknanya kepercayaan kita. Di dalam tajuk akidah ada kaedah dia untuk mengisbatkan. Bila silap di dalam kaedah ini, silaplah di dalam pahaman akidah. Itu penting. Itu paling penting. Bagaimana cara kita nak mengisbatkan akidah? Dia berbeza, berlain dengan kita nak mengisbatkan ahkam syar'iyyah yang 5. Yang 5, wajib, sunnah, haram, makruh, haram, lain kaedah dia. Adapun akidah lain. Macam mana akidah? Akidah kita nak mengisbatkan dia mesti perkara yang menyampaikan kita kepada yakin. Kalau perkara yang tak sampai kepada yakin, itu tak jadi akidah. Kalau akidah juga dia dipanggil furu', cawangan, rantingan, dahan, bukan pokok. Ranting-ranting. Dia dibagi akidah kepada dua. Akidah dipanggil usulul akidah, yang kedua furu'ul akidah, furu' akidah. Usul akidah tak boleh dipertikaikan. Siapa pertikai pada usulul akidah dihukum dengan kafir wal'iyadzubillah, kerana mempertikai perkara yang yakin, perkara yang qat'i, perkara yang cerah, itu dihukum kufur. Adapun kalau pertikai di dalam furu' akidah, itu tak boleh kita nak hukum sampai marhalah kafir. Ada kalanya hukum dengan sesat, ada kalanya tak boleh kita nak hukum dengan sesat. Seperti khilaf di dalam bab furu' fiqh, kita tak boleh kata sesat satu menyesat oleh satu firqah akan satu firqah yang lain. Misalnya
kuno dengan tak kuno. Kita tak boleh kata orang tak kuno sesat, orang yang tak kuno kata orang yang berkuno sesat, tak boleh. Karena itu daripada forum akidah. Forum mereka. Begitu juga forum akidah. Maka usul akidah, pokok akidah tak dapat tidak. Kaedah untuk mengisbatkan dia itu kena perkara yang kaedah dia ni perkara yang menyampaikan kita kepada yakin. Oleh itu kita mesti mengetahui apakah perkara yang menyampaikan kita kepada yakin. Sudah tahu apa yang menyampaikan kita kepada yakin. Cuba kita break kat situ, kita tanya diri kita sendiri apa supaya kita yakin. Kalau kita tak tahu kaedah ni, mana kita di dalam keliru lagi, di dalam kesamaran lagi. Imam An-Nasafi di dalam Al-Aqaid An-Nasafi, kita baca kat sana di awal-awal kitab An-Nasafi selalu dia sebut ilmu itu ada 3. Maknanya benda yang jadi yakin, benda jadi ilmu itu ada 3. Itulah perkara yang menyampaikan kita kepada yakin. Yang lain daripada ni tak dipanggil ilmu. Tak panggil ilmu, tak dipanggil benda yang yakin. Faham? Satunya kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab Allah, khabaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah benda yang meyakinkan kita. Tetapi ada syarat-syarat dia. Bukan kesemua isi Al-Quran nisbah dengan kita itu kita dapat yakin dengan dia. Ini satu rasa tak boleh terima, kan? Bahasa pelat. Kalau kau rasa pelat sikitlah, sini guna bahasa pelat. Pelat. Macam mana pula Al-Quran ni tak boleh yakin pula dia. Memang sekali di dalam kaedah ilmiah mesti kita kena tahu Al-Quran dibahagi kepada 2. Satu, Al-Quran yang qat'iyah ad-dalalah. Dalalah dia qat'iyah. Yang kedua, Quran yang dalalah dia tu zanniyah. Apa makna Al-Quran yang qat'iyyud dalalah ataupun yang dalalah dia qat'iyah? Yang makna dia itu putus, yang makna dia tidak ihtimal, yang tidak ihtimal beberapa makna dia satu saja. Itu dia panggil yang qat'iyyud dalalah, yang putus, yang cerak makna dia. Makna dia yakin. Siapa-siapa pun faham lagu itulah, faham begitulah maknanya, tak faham yang lain dah. Itu dia panggil benda yang yakin. Ini jadi usul akidah. Contoh mudah-mudahnya qul huwallahu ahad. Katalah kau hai Rasulullah, Allah itu satu. Ahadiyatullah, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, benda yang ditunjuk oleh Al-Quran dengan secara putus, dengan kata qul huwallahu ahad. Apatah lagi pula dengan fikir akal yang betul, tunjuk kata Allah pun satu juga. Supaya supaya kita yakin, bukan semata-mata kita tu percaya kepada Al-Quran, Allah mendatangkan dengan dalil akli, dalil yang kita boleh faham bahawa dia satu. Allah kata, "Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata." Kalau ada pada langit dan bumi ini beberapa Allah, beberapa Tuhan yang lain daripada Allah,
alihatun illallah, illa dengan makna ghaib. Beberapa Tuhan yang illallah, yang lain daripada Allah, la fasadata, tentu sekali langit dan bumi ini rusak, tak teratur perjalanannya. Pernah kita fikirkan kalau Allah dua ni, langit bumi ini tak teratur perjalanan? Tak pernah fikir pun. Maknanya kita semata-mata ikut. Kalau dikatakan, kalau guru kita sampai kata kalau langit bumi ni ada dua Tuhan atau tiga Tuhan, langit bumi rusak hancur, kita pun rusak hancur. Kamu fikir macam mana? Tahu, aku pun tak ada fikir juga. Tuan guru cerita, aku pun cerita lah. Ni Allah mendatangkan ayat ini supaya kita fikir. Supaya kita fikir. Kalau Tuhan dua kan, cuba kita fikir. Sekarang bukan waktu maghrib. Boleh jadi sekarang waktu zuhur, sekarang waktu subuh. Kalau sekarang juga waktu zuhur, sekarang juga waktu subuh, tentu hancur. Macam mana boleh berhimpun? Bila berhimpun ke waktu fajar dengan waktu jatuh matahari, tentu sekali tak boleh berhimpun. Kenapa saya kata begitu? Cuba kita fikir, kalau Tuhan dua, tentu rakyat dia dua. Rakyat dia dua. Bila rakyat dia dua, masa sekarang rakyat bagi Tuhan nombor satu, dia nak kepada mana? Kerana apa? Kerana dia rakyat Tuhan ni, kerana dia baru kahwin. Dia nak kepada mana kan? Rakyat Tuhan bagi yang satu lagi, nombor dua, dia nak kerja kerana dia tak cukup titik nak bayar hutang dia minta nak beri cerah, nak beri naik matahari. Kedua-dua Tuhan ni dia kena terima doa rakyat dia. Tuhan yang satu lagi nak bagi naik matahari, Tuhan yang satu ini nak bagi jatuh matahari. Macam mana matahari satu dia nak bagi, dia nak meletakkan masa dua dengan satu masa? Tak boleh sama sekali, hancur. Tuhan ni beri jatuh matahari, Tuhan ni naik matahari. Tentu berbanglah Tuhan antara dua Tuhan. Oleh itulah Allah kata, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ada pada perselisihan malam dan siang ini dengan cara peraturan ini, itu beberapa contoh, beberapa dalil yang menunjuk di atas Allah itu satu. Ini qat'i, putus. Ada Al-Quran yang dalalah dia, yang arti dia mudah-mudahnya tidak putus. Boleh diarti dengan beberapa arti. Ini tak jadi akidah. Ini jadi furu' akidah, dan ini jadinya fiqh, hukum fiqh. Dekat kepada hukum fiqh. Lebih-lebih lagi kalaulah benda itu sangkut paut dengan ibadah ataupun muamalah di bidang hukum fiqh. Misalnya wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang ditolak oleh suaminya mesti mereka menanti untuk nak kahwin lain 3 quru. Maka quru di dalam bahasa Arab dia tak putus mana. Ada quru mana haid, ada quru mana suci daripada haid. Maka tidak boleh kita nak menentukan 3 quru ini 3 haid ke 3 kali suci. Imam Syafi'i dia memilih makna 3 kali suci. Imam Abu Hanifah dia memilih 3 kali haid. Ini dibilang zanniyud dalalah. Dalalah dia tidak terang, dalalah dia tidak tentu. Kullu syai'in halikun illa wajha. Kesemua perkara binasa. Semua perkara yang lain daripada Allah binasa, illa wajha, melainkan wajah Allah. Mereka wajah Allah. Maka wajah Allah di sini apakah artinya? Di sini di segi bahasa ihtimal beberapa arti dia. Tak boleh kita nak menentukan satu daripadanya. Maka khilaf pada makna wajah Allah ini furu' akidah. Kerana wajah di dalam bahasa Arab
Wajah di dalam bahasa Arab satu maknanya anggota muka, dia panggil wajah. Yang kedua, diibaratkan wajah muka, tetapi dikanaki dengannya akan zat, akan diri sendiri. Contohnya yang selalu kita baca doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Apa arti wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh? Wajjahtu, aku menghadapkan, wajhiya, akan wajah aku, lilladzi, kepada Tuhan yang fataras samawati wal ardh, yang menjadikan segala langit dan segala bumi. Apakah murah kita dengan wajhiya kat situ? Apakah murah Sayyidina Ibrahim yang dia kata inni wajjahtu wajhiya di situ, dan kita sekarang kita dah ucap inni wajjahtu, tu apa murah kita? Apa maksud kita? Apa tujuan kita? Aku pun tak tahu juga. Aku kata itu nak pindah sunnahnya. Okey, tak ada masalah. Tetapi di dalam tajuk ilmu, di situ makna aku menghadapkan wajah aku, bukan semata-mata kita menghadap muka kita kepada Allah. Tidak arti kita menghadap muka kepada Allah, tubuh kita, tangan kita, kaki kita, kita hadap kepada yang lain. Kita tak bawa mari ke semua kita hadap kepada Allah. Tak boleh. Kita nak bersolat, kita mesti menghadapkan ke semua kita, keseluruhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajah di situ dengan mana keseluruhan kita. Dia bagi ibarat, diibarat dengan muka, ganti daripada zat. Mu'abbar bil wajhi anil zati. Dia bagi itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Itlaq juz'u kadaki kull. Buat cakapnya muka, kehendaknya ke semua. Aku menghadapkan ke semua, keseluruhan badan aku, keseluruhan tubuh aku kepada Allah. Aku menghadapkan hatiku kepada Allah. Aku menghadapkan telinga aku kepada Allah, mata aku kepada Allah, keseluruhan tubuh badan aku kepada Allah. Wajah dengan makna tubuh badan. Ada wajah Allah ada dengan mana ibadah yang dibuatkan dia kerana Allah. Dia wajah Allah juga di dalam bahasa, di dalam istilah syarak. Allah tidak terima ibadah melainkan barang yang dimenutupi dengan dia akan wajah Allah. Allah tak terima ibadat melainkan ibadat itu yang ditutup kehendaknya dengan niatnya nak kepada wajah Allah, yakni kerana Allah Subhanahu wa taala. Wajah Allah dengan mana ibadat yang dikerja kerana Allah. Itu makna dia ihtimal. Bila makna ihtimal, orang yang mengatakan kesemua perkara yang binasa melainkan zat Allah, orang yang berpegang seperti demikian, kita tak dihukum salah. Bahkan itu yang lebih betul. Dan mereka yang kata makna ayat ini tidak kesemua perkara binasa melainkan amalan yang dikerja kerana wajah Allah. Itu pun kita tak hukum silap, tak hukum salah. Itu satu boleh jadi makna seperti demikian. Dan orang yang menyatakan semua perkara binasa melainkan wajah Allah, aku tak tahu apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wajahnya kat sini. Aku tak faham wajahnya dengan makna zat atau wajahnya dengan makna ibadatnya dibuat kerana Allah. Itu pun kita nak kata salah tak boleh, kerana dia mengaku diri dia lemah daripada mengertikan makna kerana Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi, semua perkara yang berdasar melainkan muka Allah Subhanahu wa taala.
Boleh jadi juga, tapi bila makna muka ini kita tak boleh kata. Oleh kerana bila kata dengan makna muka, ini kaedah, dia bertentangan dengan hak qat'i. Faham? Bertentangan betul yang saya guna firman dia. Bertentangan makna berlawanan, bernafian. Tanaqub, berlawanan dengan hak qat'i. Al-qat'i yang utuh, Allah kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala kufuwan ahad, tidak ada ahad satu pun kufuwan lah, mumathilan lah, yang menyamai akannya, yang serupa dengan Allah. Tak ada satu pun yang serupa. Kalau Allah mempunyai muka, mempunyai anggota, tentu Allah seperti makhluknya. Ayat walam yakul lahu kufuwan ahad ini memutus bahwasanya Allah tak menyamai dengan makhluknya. Oleh itu ijma' ulama salaf dan khalaf bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak beranggota. Allah tidak beranggota. Karena kalau Allah beranggota, berartinya Allah bersusung, terima bagi seperti makhluk. Oleh itu tak boleh dikata wa yabqa kullu syai'in halikun illa wajhah, dengan makna di situ wajhah, di situ dengan makna muka tak boleh. Ada pun ihtimal yang lain itu tak boleh kita tangguhkan. Satu kena buat. Itu cara untuk nama isbatkan akidah. Lebih-lebih lagi menghukumkan, nak hukum mereka yang tidak mengisbatkan muka itu dengan kata Mu'tazilah, dengan kata bukan ahli sunnah, dengan kata kufur tingkah Al-Quran, itu sangat jauh lah. Karena a'imah yang faham bahasa Arab tidak mengisbatkan begitu ke semuanya, khususnya Imam Bukhari sendiri, di dalam ulama-ulama tafsir sendiri, ulama bahasa Arab. Itu di antara kaedah untuk mengetahui kalau menentukan akidah yang sebenar, yaitu melalui Al-Quran yang maknanya qat'i, yang maknanya putus. Kalau makna tak putus, tak boleh kita nak isbatkan akidah dengan dia. Satu di antara lain yang patut kita ingat, bahwasanya Al-Quran adalah bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab. Bila Al-Quran bahasa Arab, mesti kita memahami dia mengikut bagaimana orang-orang Arab yang bersih, yang belum bercampur faham. Uslub dia, cara susunan cakapan dia begini, mesti faham begini. Itu yang penting salah satunya. Imam Ghazali bagi jaga katanya tersebut. Jadi Al-Quran dan juga bahasa kita pun, yang saya pengalaman saya, bahasa kita pun demikian juga. Pada satunya kita faham di dalam bahasa ini, kita faham makna dia satu kelima ke satu kelima, satu patah kepada satu patah. Tetapi kelimah yang satu-satu tu kita faham satu makna. Bila kita susungkan dia jadi makna yang lain. Tak seperti makna yang kita faham dengan secara berasingan itu. Contohnya, kita kata yad, bahasa Arab. Bahasa Melayu kata tangan. Kalau orang Melayu dia kata yadun, yad tangan, bukan. Kalau kata fawq, makna atas. Fawq makna atas. Kalau tangan banyak, bahasa Arab dia kata aidi, aidi. Kalau masuk alif lam dia kata al-aidi. Kalau tak ada alif lam dia kata aidin. Was-samaa'a banaynaha bi-aidin wa inna lamusi'un. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina, bila idhafah.
aidina. Mana kalau makna satu dia panggil yad, kalau dua dia kata yadan, kalau banyak dia kata al-aidi, aidin, aidina. Itu di dalam bahasa Melayu pun begitulah. Kalau kata bukit, bahasa Melayunya satu batu yang tinggi daripada tempat yang sama rata, tinggi itu. Kalau tinggi sikit saja dia panggil pusuk. Kalau kapten panggil pusuk, kat sini panggil pusuk berapa? Pusuk. Pusuk. Kalau tinggi benar tu dia panggil bukit. Tinggi sikit pada pusuk, bukit kecil. Kalau tinggi lagi, bukit besar. Kat sini ada bukit besar, Bukit Amer. Alhamdulillah ada Bukit Amer. Tapi Bukit Amer tak Amer lah kita. Mana dipanggil bukit. Tapi bila kita susunkan cakapan, kita susun cakapan, Bukit Aman itu di dalam tangan ketua polis. Misal, Bukit Aman di dalam tangan ketua polis, di dalam tangan menteri hutangan. Katakanlah menteri balak misalnya, menteri apa ini yang jaga hutan-hutan tu? Menteri alam sekitar. Di dalam tangan menteri alam sekitar. Kata. Bila susung cakapan begitu, apa kita faham? Adakah kita faham seperti kita faham kata tangan di dalam menteri alam sekitar? Kita faham gitu tak? Kita faham makna yang lain jauh daripada makna yang kita faham satu-satu tadi. Bukan? Bukit Aman di dalam tangan menteri, bukan arti kita faham kata bukit itu duduk di dalam tangan dia, arti tangan menteri itu besar, bukit itu kecil. Dua. Kalau bukit kecil tak panggil bukit pula. Bukan? Kalau duduk di dalam tangan menteri gini tak panggil bukit. Kalau tangan menteri besar itu, menteri bukan pula orang pula dah. Gergasi ke dan umpamanya, bukan orang. Tapi tujuan yang berucap seperti demikian, apa kehendak dia? Ini patut kita faham. Bukan kita faham mengikut kita nak faham. Kita faham mengikut kehendak yang dikehendak oleh yang berucap. Begitulah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Mesti kita kena faham mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh tahu kehendak Allah, melainkan kita kena faham bahasa Arab. Itu penting. Kerana bahasa Arab ini sangat-sangat penting bagi orang yang nak faham agama betul-betul. Kalau tak dapat faham, tak boleh mengatasi bahasa Arab, orang itu tak boleh faham agama dengan betul-betul. Tak boleh faham. Tak boleh faham sendiri lah. Boleh faham dengan cara orang lain menyampaikan kepada kita. Kita sendiri tak sampaikan. Sebab kita tidak ada alat, kita tidak ada galah untuk kita nangkai. Kalau kita nangkai buah kelapa, kita tak ada galah dia, tak sampai kita. Maka tujuan dia berucap seperti demikian, memang sekali bukan dia nak seperti kita faham. Kalau orang Cina ke atau orang keling ke baru masuk Melayu, boleh jadi dia ada belajar di sekolah tangan, bukit, besar, di dalam, dia faham sekian. Bila kita kata Bukit Aman itu di dalam tangan menteri alam sekitar, boleh jadi dia kata Allah, menteri itu tangan dia sangat besar. Macam mana begitu? Dia faham begitu kerana dia tak faham bahasa Melayu. Dia tak faham bahasa Melayu. Bahasa kita faham tak? Kita faham. Kalau cakap air sorok, nyari dan air sorok itu cara bentuk sorok itu perlahan tu lain makna dah kan? Makna lain lah. Tapi orang yang tak faham bahasa Melayu, dia tak faham. Begitulah. Maka maknanya tujuan yang berucap, maknanya bukit itu di dalam kekuasaan, di dalam kekuasaan menteri itu. Siapa nak ambil bala, kena dibayar pitih kepada dia baru boleh. Tak bagi pitih, dia nak bagi. Misalnya, itu kita faham
baru. Bukan? Tu faham baru. Siapa nak balak ke bukit tu misalnya, kena ada bintik banyak, kena dibayar pada menteri. Itu pun tak betul lagi. Faham? Kerana kita baru, kerana kita nak apa? Kena bayar riswah kepada menteri. Itu salah faham. Kerana ini baru. Kita kena kembali kepada Melayu yang asal. Melayu asal apa dia kata? Mana di dalam genggaman dia tak boleh siapa pandai di dalam kawasan ini, tak boleh siapa menguasai di dalam kawasan ini, melainkan dia saja. Itu Melayu yang asal. Melayu yang baru kena bayar bintik baru boleh. Itu Melayu baru. Ini menjadi problem kita orang belakang mari nak faham Al-Quran, kita faham dengan cara terjemah bahasa Melayu. Faham terjemah dengan bahasa Inggeris, faham terjemah dengan bahasa Cina, tak sampai kepada maksudnya. Selama mana kita tak boleh faham dengan bahasa Arab. Begitulah bila kita kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, awalam yaru anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Mereka tidak mengetahui ke, mereka tidak didik, tak lihat ke, sesungguhnya kami menjadi kepada mereka di antara barang yang kami di antara barang yang amilat aidina, barang yang menjadi, yang mengerja oleh aidina, oleh tangan-tangan kami. Kalau terjemah dengan secara faham bahasa, satu mufradat dia satu-satu. Apa dia? An'aman, kami menjadi beberapa binatang na'am, beberapa binatang ternakan, unta, lembu, kambing, dipakai kata an'am. Maka di sini di dalam Arab yang al-khulas, Arab yang betul-betul, Arab yang bersih, dia tak faham lagu itu. Mimma 'amilat aydina, daripada barang yang mengerja oleh tangan-tangan, bukan. Cakap seperti demikian menunjuk bahawasanya barang an'am, binatang ternakan itu Allah menjadi dengan kekuasaannya. Allah menjadi dengan kekuasaan dia yang sangat-sangat kuasa. Oleh itulah di ayat yang lain Allah mensifatkan dia dengan kata qadir. Qadir. Bahasa Arab bila kata qadir, faham tak mana qadir? Ini ikut bahasa Arab. Tak boleh faham. Tak boleh. Faham tak? Apa qadir? Kuasa. Itu tak betul lagi. Yalah betul dah, tapi 50 tak sampai 100. Tak sampai 100. Mana qadir di dalam bahasa Arab, kalau dia buat kaedah di dalam ilmu nahwu, dia panggil sirah mubalaghah. Dia bagi isim fa'il kan, isim wasaf dia bagi isim fa'il, isim maf'ul, sirah mubalaghah, sifat musyabbahah, isim tafdhil. Sirah mubalaghah ni satu sirah, satu bentuk cakapan yang berbentuk wazan fa'ilun, qadirun, alimun, sami'un, basirun. Bentuk ni tak sama dengan qadir, sami'. Bukan? Kalau kita faham, kita tak faham. Misalnya sami', apa makna sami'? Sami'ah makna dengar kan? Sami' dengar. Sami'un dengar juga. Tak betul, tak sama. Sami' tak sama. Qadir tak sama. Kerana qadir min siyaqil mubalaghah, tengah daripada sifat yang menunjuk di atas melampau, di atas banyak. Qadir makna yang sangat kuasa. Bukan yang kuasa, bukan yang kuasa biasa, yang sangat kuasa bahasa Melayu. Tapi bahasa Melayu dia nak tulis tak boleh. Boleh tulis bahasa Melayu, cuba tulis bahasa Rumi. Yang sangat kuasa, cuba tulis. Nak tulis macam mana? Tak boleh. Orang tua Melayu dulu bila seperti demikian dia tulis akal dua kat belakang. Dia tulis akal dua. Lam alif nga ya ta. Tulis akal dua. Kalau dia tulis akal dua, kita baca macam mana?
Kita baca, biasa orang baca langit-langit. Tak betul. Tak betul. Apa makna langit-langit? Ini bahasa Melayu dia tak panggil langit, dia panggil langit. Langit. Gitu dia ada sabdu. Tapi dia nak tulis sabdu tak boleh, dia tulis angka 2. Bahasa Melayu asal. Tapi mari kita tak faham bahasa Melayu, kita letak langit-langit. Tapi kita banyaklah ni langit-langit sebelah atas pada lidah kita gitu. Kalau yang sana dia tak faham kedua, dia kata langit. Yang sana langit saja. Kat sini langit. Itulah makna sangat kuasa. Qadir sangat kuasa. Bukan kuasa biasa. Bukan kuasa biasa. Itulah mana bila Allah nak mensifatkan sangat kuasa, dia kena mensifatkan dengan beberapa tangan. Cakap bahasa Arab. Bahasa Arab, Masya Allah, cara cakap dia, saya tak boleh cerita. Malam yazuk lam ya'lam. Ambil ucapan yang ulama kita ucaplah. Siapa yang tak kecap, dia tak tahu rasa lah. Orang yang kecap yang boleh tahu rasa sebenarnya. Susah cara dia cakap. Dia cakap dengan kita, dia tak cakap dengan kita yang ada kat depan. Dia cakap dengan kita yang ada di dalam kepala dia. Itu susahlah kita nak faham. Dia cakap dengan kita, tapi dia tak cakap dengan kita. Dia cakap dengan kita yang ada di dalam kepala dia. Lalu saya akan contoh mudah-mudah kepada pelajar-pelajar pada dengan supaya mudah faham. Akan contoh kata cara bahasa Arab. Cakap Sayyidina Rasulullah cakap kata al-ainan wika usdahi. Saya akan contoh mudah-mudah. Dua mata ini tali pengikat tubuh. Rasulullah cakap macam tu. Kalau kita bukan orang Arab, bukan Rasulullah, kita kata orang gila. Bukan? Bolehkah dua mata ini tali pengikat punggung kita? Boleh? Saya faham seperti demikian, salah. Siapa cakap demikian, salah. Tapi cakap Arab tak salah. Karena Arab dia cakap dengan secara di dalam kepala dia. Kita maklum Arab kan, kita kena tahu juga. Pasal dia 1 bulan, dia tak ada jual yang lain, dia jual cakapan. Dia tandai cakapan. Orang Arab masa belum Islam dia pakai jual syair-syair, jual cakapan, bertanding cakapan. Kita tanding bola, bukan? Tanding sepak takraw. Kita tanding badminton, dia tanding bercakap. Bila tanding cakap tak boleh cakap biasa. Dia tak boleh cakap biasa. Inilah makna dia cakap ada berbagai-bagai uslub, berbagai-bagai bentuk. Ada bentuk dengan cara majaz akli, ada bentuk dengan cara majaz isti'arah, ada bentuk dengan cara majaz mursal, berbagai-bagai bentuk dia cakap. Mana al-ainan maksudnya membuka dua mata. Tetapi kandak daripada buka dua mata dianya, kandak yang lazim daripada buka dua mata dia itu tak tidur, tak tidur. Dia nak orang kata tak tidur tu jaga tu, dia kata al-ainan. Dia cakap macam tu. Tak betul lah dengan mantik. Dengan mantik tak betul. Tapi kalau kita tak faham bahasa Arab, susah faham. Inilah susah kita nak faham Al-Quran. Ini susah kita nak faham hadis Rasulullah. Susah sangat-sangat kita nak faham. Oleh itu silap faham kita. Cuba lihat As-Sirat, jembatan yang kita nak lalu lakuk Jahannam. Adaku minas sya'ar wa ahaddu minas sayf. Lebih kecil, lebih halus daripada orang gambur, lebih tajam daripada pedang. Orang-orang yang tak faham bahasa Arab, baik pun orang Arab sekalipun dia tak faham betul-betul, dia kata jembatan itu lebih halus daripada orang gambur. Orang Melayu kita tambah lagi, lebih daripada orang gambur belah 7. Orang Melayu tambah lagi. Orang Melayu yang sebenarnya lebih kecil daripada bulu saja, tapi kita Melayu lebih daripada belah 7 lagi kita Melayu. Lebih tajam daripada pedang. Kalaulah jembatan yang seperti demikian, macam mana kena ada pegawai dia, nak ada penyompoh apa, nak mereka ada kiri kanan yang duduk di atas tiga dia.
Itu kalau sabit daripada Rasulullah tak betul fahamnya. Artinya yang Rasulullah hendak cakap seperti demikian, satu jemaah yang payah nak lalu. Itulah diibarat dengan kata lebih kecil, payah nak lalu, walau besar pun payah nak lalu. Lebih tajam, semacam kita nak lakah benda tajam. Macam mana? Itu kerana Rasulullah, kita kena faham itu panggil majaz, cakap majaz. Betul, al-ainan cuba tengok dia cakap. Buka dua mata, kandak bukan buka saja. Kandaknya jaga, kalau buka tak jaga, tak jadi juga. Dia tidur celak mata ada lah. Dia tidur celak mata tak jadi. Tak jadi apa? Tak jadi tali pengikat tubuh. Apa mana tali? Seperti tadi, seolah-olah tali pengikat tubuh. Bukan? Artinya dapat tahankan apa yang nak keluar daripada tubuhnya. Angin nak keluar pun mata ni lah tahannya. Sebagai mata tali untuk mengikat karung. Kena karung kat sini. Buni kalau kata ni pakai karung untuk padi. Kalau benang buat balik rumah dia pakai karung. Kalau buni ni untuk berat atau kedai balik rumah dia pakai buni. Untuk tali pengikat itu, bila ada tali pengikat dia nak keluar tak boleh. Bila mata kita ada celah buka, dia nak keluar tak boleh. Lebih-lebih lagi di tengah orang ramai kan. Dia tahan boleh. Dia tahan boleh. Itu maknanya al-ainan wika ussahi. Itu cakap bahasa Arab, masya-Allah. Susahlah bagi kita. Kita nak mahir maknilah. Kita kena tahu bila kita duduk di dalam alam ni lah baru kita boleh tahu dia. Oleh itu setengah ulama seperti Imam Al-Hakim, dia kata setengah daripada hadis itu tak boleh nak cerita kata sebab apa ini bukan hadis Rasulullah, hadis yang dhaif, tak boleh royak, tak ada boleh siapa mengetahui melainkan dengan orang-orang yang mahir di dalam, yang duk mengagung di dalam ilmu hadis, dia boleh royak, dia boleh cerita lah, dia nampak ini dhaif. Ini di antara tilik pada bahasa ni lah. Cakap ni bukan Rasulullah cakap, aku tahu juga cakap seperti demikian, bukan Rasulullah. Contohnya kalau tuan-tuan biasa ikuti majlis saya, bila dengar di dalam kaset ke ataupun tengok di dalam tulisan ke, tengok aku faham apa ni bukan apa-apa ni tak cakap macam ni. Aku dah biasa dengan dia, aku tahulah dia cakap pendek bahasa petani ni, nampak Malaysia penuh satu batu, bukan dia tahulah dah. Bukan? Kalau kita biasa ikuti, begitulah hadis Rasulullah, Al-Quran, begitulah. Itu di antaranya. Dan di antara yang lain, hadis Rasulullah SAW untuk mengikhbarkan akidah dengan hadis Rasulullah SAW. Silap kita faham tentang Al-Quran tadi, kita silap. Inilah silap setengah daripada firqah yang dibidakan salaf di dalam akidah. Dia kata Allah mempunyai anggota kerana berdasar kepada yadullahi fawqa aydihim. Tak boleh, kerana ayat itu bukan qat'iyyud dalalah, bahkan makna dia dengan uslub al-arabi, yang makna dia as-sahah, bukan seperti demikian. Kalau kita tindak kepada kesemua tafsir-tafsir ulama tafsir daripada Qurtubi, Ibnu Jarir, Al-Tabari, semua tidak tafsir pun kata Allah mempunyai tangan. Karena uslub dengan secara bentuk, dengan secara ayat yang panjang itu, yadullahi fawqa aydihim, dengan maknanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala lebih daripada pertolongan sahabat yang beri pertolongan yang akad baikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Tidak ada hubung kait dengan kata Allah letak tangan di atas tangan sahabat yang letak di atas tangan Rasulullah, tak ada hubung kait pun. Itu uslub bahasa Arab. Oleh itu silap mengisbatkan akidah dengan mengatakan Allah mempunyai tangan dengan berdasar kepada ayat yadullahi fawqa aydihim. Tak betul. Kan satunya ayat ini ayat bukan qat'i. Dan ayat ini pula makna dia dengan bahasa Arab, makna dia bukan nak cerita makna tangan. Itu penting. Yang kedua hadis Rasulullah sangat-sangat ghawamid,
sangat-sangat dalam lagi untuk memahaminya dan untuk mengetahui hakikatnya, kerana hadis Rasulullah tidak dicatat, tidak ditulis pada masa hidup Rasulullah, tidak dibagi di masa Rasulullah. Al-Quran sudah catat, sudah jadi mutawatir pada masa Rasulullah, jaga sendiri dan Allah jaga Al-Quran. Hadis ditulis pada akhir kurun yang pertama, masa Sayyidina Umar Abdul Aziz 98. Akhir kurun yang pertama, masuk kurun yang kedua baru hadisnya dicatat. Oleh itu ada masalah hadisnya. Satu masalah hadis, ada hadis yang sahih daripada Rasulullah, ada yang dhaif daripada Rasulullah, ada yang maudhu', ada yang direka di atas Rasulullah. Kafir zindik saja dia reka hadisnya 40,000 hadis. Itu kafir zindik saja. Lain daripada ahli tasawuf, lain daripada orang mengikut mazhab Imam Syafi'i, dia reka hadis tentang kelebihan Imam Syafi'i. Orang ikut mazhab Imam Abu Hanifah, dia reka hadis tentang kelebihan Imam Abu Hanifah. Orang ahli tasawuf, dia merekakan hadis tentang kelebihan tasawuf. Orang yang suka nak buat pondok, dia reka hadis kelebihan pondok berapa banyak. Ada yang dengan segala baik supaya orang itu buat kebajikan, supaya orang itu kembali pada Allah, berbagai-bagai. Ini yang sangat susah. Maka kita ahli sunnah wal jamaah untuk nak menjaga akidah, untuk mengetahui akidah supaya akidah tak silap, kita kena mengetahui keadaan. Untuk nak mengisbatkan akidah dengan hadis Rasulullah, seperti juga kita mengisbatkan akidah dengan Al-Quran. Mesti hadis yang sabit daripada Rasulullah dengan secara qat'i, dengan secara utuh. Dibilang hadis mutawatir ataupun hadis yang hampir-hampir dengan mutawatir. Hadis yang dekat-dekat dia panggil hadis masyhur, hadis mustafid dia panggil. Itu dalam istilah ilmu hadis. Saya sebut dengan cara betul umum gitu. Tak sempat masa dengan masanya banyak yang mata-mata lebih daripada jam. Kenapa kau tu dalam kalau kapal tu kena turun sikit lah. Kena sikit pakai tak dia pakai kelendar lah. Kita kau turun lah insya-Allah taala. Hadis ini mesti satu kena mutawatir ataupun hampir-hampir dengannya. Yang kedua kena qat'iyyud dalalah tadi. Kena tunjukkan dia makna dia yang utuh. Hadis ini kena dua. Al-Quran tentu dah sabit dia dengan mutawatir, yakin daripada Allah, yakin daripada Rasulullah. Tak payah kita buat ulang kaji. Ada apa hadis? Mesti kena hadis ni hadis yang mutawatir, yang yakin daripada Rasulullah. Adapun hampir-hampir yakin. Itu ahli sunnah ada khilaf betul yang hampir yakin. Tapi kita ambillah yang itu. Dan makna hadis itu mesti qat'iyyud dalalah, yang utuh tunjukkan. Supaya kita tak banyak masa, saya akan contoh yang lebih jelas, lalu lebih kepada kita kita pergi kepada tajuk yang nyata dengan kaedah ini, nyata silap akidah di dalam akidah. Bila tak meraihkan kaedah ini, nyata silapnya banyak di dalam akidah silap. Di antaranya yang nyata silap iaitu setengah mereka mengisbatkan akidah dengan hadis yang dhaif, dengan hadis yang maudhu', yang palsu. Di antaranya mengisbatkan akidah dengan hadis yang tak yakin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila hak yakin tu pula mesti pula makna dia tu kena yakin pula. Kalau makna tak yakin tak boleh jadi sebagai usul akidah. Contoh mudah-mudah, aina Allah. Itu contoh mudah-mudah. Aina Allah. Faham aina Allah kan? Aina Allah. Tapi di dalam hadis Muslim, hadis yang sahih, hadis Muslim, seorang lelaki dia masuk ke dalam sembahyang. Bila dia masuk ke dalam sembahyang,